Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. So hari ini kita nak bagi update sikit berkaitan tentang satu projek yang saya sedang buat lah, iaitu kita nak mencipta satu AI, satu robot yang mana ia dapat untuk membantu umat kita, termasuk diri saya sendiri, sahabat-sahabat kita, di dalam projek untuk kita memandaikan umat dengan ilmu. Saya selalu dengar berkaitan tentang kiamat akan berlaku. Saya selalu dengar berkaitan tentang tanda-tanda kiamat disebutkan dekat masjid dan surau kita. Dan antara yang disebutkan adalah keadaan manusia atau masyarakat yang akan datang ini akan berlakunya wujud satu kumpulan yang disebut sebagai Ruwaibidah. Ruwaibidah ni menentang apa? Ruwaibidah ni adalah satu kumpulan yang mereka ni tak pandai sangat mengaji agama. Sufaha wa ahlam. Mereka ni tak pandai sangat bab agama ni, tapi nak bercakap juga bab agama. Tak mengaji banyak sangat, tak faham banyak sangat, tapi nak cakap bab agama. Jadi Ruwaibidah ni, sifat mereka yang akhirnya akan jadi dhallu wa adhal. Mereka dah sesat dan akan menyesatkan orang. Apabila kita mendengar hadis sahih berkenaan, apa yang kita nak buat? Adakah kita hanya menunggu Ruwaibidah tu akan muncul, ataupun kita hapuskan Ruwaibidah itu? Adakah kita sekadar membiarkan perkara itu berlaku? Alah, memanglah takdir Allah akan berlakunya Ruwaibidah, akan wujudnya kumpulan-kumpulan Ruwaibidah ni, kumpulan-kumpulan yang merosakkan agama dalam keadaan dia tak sedar dia merosakkan agama. Adakah kita nak biarkan macam tu, ataupun kita buat sesuatu, ataupun kita mencari jalan untuk memastikan Ruwaibidah itu sama ada tidak wujud, ataupun apabila dia telah wujud, maka kita dapat membanterasnya. Jika kita bersetuju untuk nak mencantas isu-isu berkenaan, saya fikir kita perlu untuk ambil satu usaha selesaikan isu macam ni. Orang agama, mengaji agama, tahu sandaran-sandaran yang diambil dalam isu-isu agama. Tidak sepatutnya menyimpan benda tu sendiri saja. Kita kalau tahu pandai tentang satu benda, kita mesti kita nak bagi tahu dekat orang, kita nak kongsi dekat orang. Kita tak simpan macam tu saja. Macam tu jugalah dalam bab ni. Sepatutnya apa yang boleh diakses oleh orang-orang pandai, orang-orang awam juga boleh akses. Apa yang diketahui oleh orang-orang pandai, orang-orang awam juga patut tahu. Kaedah macam mana untuk nak faham sesuatu perkara yang diketahui oleh orang yang memang mengaji ikut sistem. Orang yang tak mengaji ikut sistem patut juga untuk tahu. Itu adalah tanda kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kalau kita sebut berkaitan tentang liberal, maka itulah sebenar-benarnya liberal. Apa maksud liberal? Liberal ni kebebasan. Kita bebas berinteraksi dengan orang Islam, orang bukan Islam, bebas di dalam berfikir, bebas di dalam berurusan. Bahkan di dalam perlembagaan kita juga menyebutkan bahawa kita bersetuju untuk menjadi orang yang liberal daripada sudut interaksi perkauman. Jadi perkataan liberal itu perlu dilihat secara detail. Jangan sekadar kita lihat orang-orang yang dia kata dia liberal, tetapi dia sendiri merosakkan maksud liberal itu sendiri. Dia katakan tentang kebebasan, tetapi dialah yang menjumutkan pemikiran orang. Maka kita memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu tandanya negara ataupun persekitaran kita itu adalah satu persekitaran yang sudah bebas. Maka saya fikir satu perkara yang cukup bagus untuk kita buat
orang Arab sebenarnya dia ada buat dah. Dia buat satu nama dia Maktabah Asy-Syamilah. Cuma Maktabah Syamilah tu dia tak sampai ke konsep AI yang sebenar lah. Tapi dia adalah, dia masuklah sebahagian takrifan AI tu memang ada lah kat dia tu. Iaitu kita buat satu carian. AI ni kita nak contoh kat mana? AI ni antara contohnya adalah Google Search tu. Google Search tu sistemnya adalah sistem AI. Google Search. YouTube channel. YouTube tu, Netflix, dia by recommendation, dia recommend kepada kita untuk tengok video ni, lepas tu tengok video tu. Yang tu sistemnya adalah AI. Ada chess, ada permainan online kan, game chess, game Go. Yang ni dia, yang kita kata robot, kita lawan dengan robot tu, kita lawan dengan komputer tu. Sistem yang digunakan adalah AI. Jadi kita kata itu secara umum kefahaman berkaitan tentang AI. AI memerlukan satu perkara yang penting, iaitu kita sebut sebagai big data. Yang mana big data yang menjadi sandaran paling utama di dalam AI. Kalau kita tak ada big data berkenaan, macam mana kita nak buat satu sistem AI atau sebagainya. AI ni adalah seperti robot yang berfikir seperti manusia berfikir, tapi dia lebih pintar daripada manusia, disebabkan diletakkan data-data. Kalau kita tengok Siri, Alexa kan, yang tu juga adalah sistem-sistem AI. Google Assistant, ini juga adalah sistem-sistem AI. Yang mana jika kita kumpulkan, kita gabungkan setiap perkara berkenaan, kita boleh mewujudkan, pada perkiraan saya, kita boleh wujudkan satu ulama yang tak mati. Fokus saya adalah untuk kita membina satu sistem yang orang awam dan juga orang agama boleh tanya je. Macam dia tanya Alexa kan, ataupun dia tanya yang Apple punya tu, dia tanya saja Siri ke apa kan, dia tanya, dia bagikan satu pertanyaan, terus ada jawapan. Kita hari ni sampai tahap kita pergi dekat Google, tekan kat situ, suruh Google buat lawak kat kita. Sampai ke tahap itu kita boleh. Sampai ke tahap itu. Bahkan Siri dan juga Alexa, dia punya bunyi lawak dia lain-lain, disebabkan data yang mereka ada tu lain-lain. Hati-hati jalan. Jom cepat. Cepat. Tu. Cepat adik. Adik nak pergi sana. Cepat pergi sana terus. Adik. Kasha. Pergi sana terus. Cepat pergi sana terus. Ya. Cepat. So sistem yang kita kena bina tu, asasnya, base-nya adalah apa bunyi dia yang dulu dah bini aku reti lah sebut, artificial intelligence. Artificial intelligence. Bini saya pandai. AI dia bunyi yang tu lah. Saya bunyi takut terbilik kan. So kita kata sebagai kepintaran buatan. Dalam bahasa Melayu disebut kepintaran buatan. Kepintaran yang bukan berasal daripada manusia, yang dikumpulkan data-data itu, kemudian cepatlah, kepintaran buatan ni. Jadi yang tu yang kita nak buat. Jadi bila orang ada masalah, orang kesan daripada kita menggunakan sistem berkenaan, apa kesan dia, apa manfaat dia? Kalaulah orang tu daripada kalangan ahli akademik, orang tu daripada kalangan pengkaji, dia akan dapat membuat kajian yang lebih detail. Dia akan dapat membuat kajian yang lebih mendalam. Dia akan dapat memberikan banyak manfaat, dan dia akan dapat memecahkan banyak benda yang tak dipecahkan sebelum ni. Ya. Cepat, Kasha.
Kasah, cepat. Sini lah. Jalan tu, takut lagi ke dalam kau. Okey. Berbalik kepada isu kita tadi berkaitan tentang ni siapa punya kasut? Bukan kasut dia, Kasah. Bukan. Kenapa? Tak masuk. Okey, pergi duduk sini. Abi nak jalan. Duduk sini. Situ. Situ lah. Berbalik kepada isu kita tadi, dengan wujudnya satu sistem yang dia ada maklumat yang banyak, maklumat dia kaya, lalu dengan sistem itu dia dapat membantu orang-orang awam dan juga orang alim di dalam membuat kajian dan juga semakan. Orang awam bila dia tanya kepada sistem kita tu, dia tanya saja, jawapan akan terbit. Apatah lagi benda ni tak pelik, disebabkan soalan-soalan orang awam biasa dikumpulkan dalam kitab-kitab fatwa. Kitab-kitab fatwa sama ada bersifat kontemporari ataupun bersifat yang telah diselesaikan lama. So orang awam kan tanya benda yang susah pun. Dia tanya, kalau kita solat, kita tak apa, kita solat, kita baca zikir qauli tu ataupun rukun qauli tu, kita tak keluarkan suara, batal tak solat kita? Sah tak solat kita? Sistem kita tu akan dapat detect setiap perkataan yang dikeluarkan, dan dia akan dapat merumuskan apa kehendak penutur berkenaan, sehingga akhirnya dia akan dapat memberikan satu jawapan yang dapat menyelesaikan masalah itu. Itu yang kita nak gunakan AI ni, dan proses itu telah bergerak, dan alhamdulillah saya ada beberapa kerja yang kita telah susun untuk nak menjayakan projek ini. Dan ia telah bermula. Sebenarnya saya dah mula berfikir untuk nak buat benda macam ni lama. Saya tak silap saya tahun 2015 lagi kita dah fikir untuk nak buat benda ni. Dan kita telah usahakan daripada sudut big data dia dan sebagainya. Saya telah buat penyusunan, dan insya-Allah dalam 1-2 minggu ataupun dalam tempoh 1 bulan lah paling maksimum pun, kita akan wujudkan satu web khusus yang menjadi mukaddimah ataupun beta project untuk program ini. Saya minta anda doakan semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan saya. Sekadar itu saja perkongsian kita hari ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Jika anda rasa nak join saya dan juga sahabat-sahabat dalam komuniti online kita, tekan butang join yang ada dekat bawah. InsyaAllah banyak program-program bermanfaat yang telah kita susun pada setiap minggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.